Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-9. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-12 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ Wallahu ala kulli syai'in wakil. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Al-Biqai mengaitkan ayat ke-12 surah Hud ini dengan sikap kaum musyrikin yang dinyatakan dalam ayat ke-5 dan ayat ke-8. Sikap mereka yang berpaling dan sering mengatakan apa yang menghalang daripada turunnya seksaan menjadikan Nabi Muhammad SAW berasa sedih dan hiba. Dengan sikap mereka ini, mereka berharap agar baginda akan meninggalkan sebahagian perkara yang telah diwahyukan kepada baginda. Contohnya mencerca berhala, menampakkan keburukan syirik dan juga seruan lain yang tidak digemari oleh kaum musyrikin. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa ayat ini memperlihatkan seolah-olah pernah terdetik dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyampaikan sebahagian wahyu Allah ataupun baginda rasa kesal dengan kehadirannya. Namun begitu, perkara ini adalah mustahil sama sekali. Ini adalah kerana para ulama telah pun bersepakat bahawa semua Nabi memiliki 4 sifat, iaitu amanah, sidik, fatanah dan tabligh. Sifat tabligh mengharuskan para Nabi untuk menyampaikan segala yang telah diperintahkan Allah untuk disampaikan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menukilkan pendapat Syekh Tahir Ibn Ashur berkaitan perkataan la'alla yang bermaksud boleh jadi. Perkataan ini mengisyaratkan bahawa adanya kesan bakal terjadi sesuatu dan digunakan sebagai peringatan terhadap siapa yang mesti menyampaikan sesuatu. Perkataan tersebut boleh juga membawa maksud apakah boleh jadi engkau dalam bentuk kata tanya kerana adanya huruf yang membawa makna tanda tanya pada awal perkataan tersebut. Kata tanya tersebut memberi maksud untuk mencegah dan juga memberi peringatan. Ia turut menggambarkan bahawa telah berlaku sesuatu keadaan yang memungkinkan situasi yang ditanya itu benar-benar terjadi. Secara tidak langsung, gambaran ini menjadikan kaum musyrikin berputus asa dalam berharap baginda akan berhenti menyampaikan seruan Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur menjelaskan bahawa ayat ke-12 surah Hud menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berasa sedih kerana apa yang dikatakan oleh kaum musyrik. Baginda SAW sangat menginginkan agar kaum musyrik beriman. Oleh itu baginda SAW merasa gelisah dan ada kalanya ingin meninggalkan
sebahagian wahyu dengan harapan mereka menerima seruan Islam. Akan tetapi Allah memelihara Nabi daripada berbuat demikian. Pada hujung ayat ini Allah juga menekankan bahawa tugas Nabi hanyalah untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya. Sesungguhnya Allah lah yang memerhati setiap hamba-hambanya dan memberi balasan atas perbuatan mereka. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-12 surah Hud ini menyatakan bahawa boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit kerananya. Kerana mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh engkau hanyalah pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin perlu menggunakan segala sumber dan peluang yang ada padanya dan menyerahkan segala perkara lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-12 surah Hud ini menyatakan bahawa tidak dinafikan bahawa hati baginda sallallahu alaihi wasallam berasa resah dan bergelora apabila orang kafir Quraisy tidak mahu mempercayai wahyu yang telah diturunkan kepada baginda. Malah mereka juga meminta pelbagai perkara. Mereka berkata sekiranya benar baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, wahyu itu haruslah didatangkan sekali dengan barangan dari langit seperti emas dan perak. Sebagai bukti kebenaran wahyu itu, malaikat yang membawa wahyu itu juga perlu kelihatan. Orang kafir Quraisy tidak menilai ajaran yang dibawa oleh baginda. Sebaliknya mereka hanya meminta bukti berupa kebendaan. Sikap mereka ini pastilah menimbulkan rasa kecewa dalam hati baginda. Maka timbullah perasaan tidak perlu menyampaikan ke semua wahyu kerana orang kafir Quraisy tetap tidak akan menerimanya. Pada hujung ayat ke-12 surah Hud, Allah menurunkan ayat bagi mengubat hati baginda yang kecewa itu. Menurut Profesor Dr. Hamka lagi, ayat ke-12 surah Hud merupakan suatu peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walaupun apa yang terjadi, tugas dan kewajipan menyampaikan wahyu haruslah diteruskan. Janganlah berasa bimbang, sesak dan sempit. Janganlah potong wahyu yang telah diturunkan ketika menyampaikan. Walaupun ada beberapa isi wahyu yang menyakitkan hati orang kafir. Ini adalah kerana tugas seorang Rasul adalah untuk menyampaikan berita ancaman. Di samping menyampaikan khabar berita buat orang mukmin. Baginda SAW tidak perlu bimbang dalam menyampaikan wahyu kepada orang lain. Sesungguhnya Allah sentiasa menjadi penjaga dan pelindung. Segala yang dilakukan oleh baginda SAW merupakan kehendak dan juga suruhan Allah. Pastinya Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang diberi kepercayaan berat untuk menyampaikan wahyu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-12 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-12 surah Hud ini menjelaskan mengenai perasaan Nabi SAW. Apabila kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam dan mengejek apa yang telah diwahyukan kepada baginda. Selain itu Allah juga menegaskan mengenai tugas seorang Rasul. Seorang Rasul bertanggungjawab menyampaikan apa sahaja yang diwahyukan kepadanya. Allah juga memberi jaminan kepada baginda bahawa Allah akan sentiasa menjaga dan melindungi baginda dalam setiap langkahnya. Aktiviti dakwah Islam di Malaysia bukanlah suatu yang baru. Malah ia telah lama diamalkan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Kini dengan perkembangan teknologi dan kewujudan media sosial, usaha dakwah ini menjadi lebih mudah. Kewujudan aplikasi seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok menggalakkan lagi usaha dakwah di Malaysia. Ilmu dapat disebarkan dengan lebih mudah dan pantas kepada orang ramai. Masyarakat juga boleh mengenali Islam dengan lebih mendalam, dengan lebih mudah. Begitu juga dengan masyarakat bukan Islam. Namun begitu perjalanan dalam menyampaikan dakwah pasti ada pasang surutnya. Tidak kira sama ada secara bersemuka ataupun melalui media sosial. Para pendakwah pastinya akan menghadapi cabaran dan dugaan. Lebih-lebih lagi dengan adanya media sosial. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah pengguna media sosial yang suka mengecam dan menuduh orang lain tanpa sebarang usul periksa. Kadang-kala apabila seseorang memuat naik video dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan, sesetengah pengguna
media sosial akan menduduhnya riak dan berlagak alim. Malah ada juga keadaan di mana apabila setengah pengguna media sosial tidak bersetuju dengan pandangan yang dinyatakan oleh pendakwah, mereka terus mengecam dan mengutuk pandangan tersebut. Mereka mengkritik bukan atas dasar ilmu, tetapi hanya atas dasar emosi semata. Bukan sahaja para pendakwah, para alim ulama juga ada kalanya turut dikecam dan dihina oleh mereka. Walaupun mereka menerima pelbagai herdikan, hinaan dan kecaman, ini tidak bermakna bahawa usaha dakwah perlu dihentikan. Sebaliknya, usaha dakwah perlu digiat lagi. Setiap individu Muslim adalah pendakwah dan sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada para pendakwah. Allah juga akan membantu mereka dalam usaha mereka. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-12 surah Hud ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah dan mengajak kepada kebaikan, walaupun hanya dengan sebuah senyuman. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk menjaga tutur kata dan laras bahasa yang digunakan. Kita tidak seharusnya terus menghina dan mengecam seseorang walaupun melalui media sosial sekalipun. Ketiga, setiap Muslim, kita tidak boleh mudah berputus asa apabila berhadapan dengan ujian, terutamanya apabila kita ingin melakukan kebaikan. Walaupun kita mungkin bakal dikritik dan dihina, namun teguhkanlah niat kita dan mintalah bantuan dari Allah untuk terus melakukan kebaikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.